Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa sekali lagi dalam satu lagi sesi Dialog TVS, program di mana kita menawarkan kepada anda, berkongsi kepada anda perkembangan-perkembangan terkini, perkara-perkara hangat yang sedang berlaku di sepanjang di seluruh negara khususnya, dan kita membawakan tetamu-tetamu khas, tetamu-tetamu hebat untuk bersama dengan anda, bersama dengan kita membicarakan berkenaan dengan topik-topik hangat ini. Anda akan bersama dengan saya pada kali ini, Najib Imran dan rakan tugas saya. Saya Iqbal Yusof, dan sudah tentu antara fokus kita pada hari ini adalah untuk berbincang mengenai penggerak utama jentera kerajaan untuk merealisasi polisi-polisi serta agenda kerajaan pemerintah, dan sudah tentu bagi bercakap, bagi memperincikan dengan lebih tersusun mengenainya, kita disertai Setiausaha Kerajaan Sarawak, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Betul sekali. Terima kasih. Terima kasih Dato' Amar atas kesudian bersama-sama dengan kita, walaupun rasanya ini last minute ni kita jemput Dato' Amar. Sanggup juga untuk datang. Sanggup kita mencuri masa. Baik, jadi rasanya soalan pertama ni kita pergi dahulu ke benda yang asas, Dato' Amar, ya. Bagaimana Dato' Amar merumuskan perkhidmatan ataupun sepanjang pengalaman sepanjang 2 tahun berkhidmat ini, bagaimana Dato' Amar merumuskan setakat ini, Dato' Amar? Saya nampak bahawa Perkhidmatan Awam Negeri Sarawak, Perkhidmatan Awam Sarawak mempunyai tanggungjawab yang besar. Kita memainkan peranan yang besar ke arah pastikan bahawa wawasan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak ke arah menjadikan Sarawak sebagai wilayah maju menjelang 2030 ini tercapai. Dan sebagai anggota Perkhidmatan Awam, tanpa mengira sama ada kita dalam jawatan yang tinggi ataupun kita dalam jawatan yang rendah, kita mempunyai peranan yang sama besar dan kita memikul tanggungjawab yang sama untuk memastikan bahawa wawasan Yang Amat Berhormat Premier kita akan dapat kita capai. Apabila saya dilantik menjadi Setiausaha Kerajaan Negeri setahun yang lepas, pada bulan 8 2022, saya, perkara pertama yang saya tekankan kepada anggota Perkhidmatan Awam ialah bekerja sebagai satu pasukan. Tanpa mengira siapa kita, tanpa mengira jabatan mana, tanpa mengira pangkat kita, tanpa mengira di mana kita bekerja, tanpa mengira agama, bangsa kita dan sebagainya. Yang penting bagi saya ialah kita adalah bekerja sebagai satu pasukan. Dan sebab itulah semasa di dalam High Performance Team Retreat pertama saya sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri menerajui Perkhidmatan Awam sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri, saya menggunakan pendekatan 3R, iaitu revisit, rethink dan recharge. Maksudnya di sini ialah sebagai anggota Perkhidmatan Awam, kita tidak boleh sentiasa berada di takuk yang lama. Kita adalah sentiasa memikirkan perkara-perkara baru dan menilai semula di mana kita. Adakah kita telah berada pada satu tahap yang mampu dari segi capacity dan capability kita untuk membantu mencapai wawasan Yang Amat Berhormat Premier kita. Jadi revisit, recharge, Rethink dan recharge. Revisit, rethink dan recharge. Maksudnya di sini ialah pertama kita adalah melihat semula. Di manakah kelemahan kita, di manakah kekurangan kita. Saya mengambil contoh bahawa mungkin ada di antara proses-proses kerja, ada di antara sekular yang telah pernah kita keluarkan, peraturan-peraturan yang pernah kita laksanakan, mungkin tidak lagi relevan. Sebab itulah saya menyebut menggunakan perkataan revisit, menilai semula. Dan seterusnya rethink. Rethink maksudnya di sini adalah kita memikirkan semula apakah perkara-perkara baru yang sesuai dengan zaman sekarang. Mungkin peraturan yang telah kita bentuk sekarang ianya mungkin relevan 20 tahun yang lepas, tetapi pada masa sekarang mungkin tidak relevan.
Lebih-lebih lagi apabila Premier memperkenalkan digital economy. Apabila Yang Amat Berhormat Premier memperkenalkan pembaharuan dalam segi konteks pembangunan sumber dan sebagainya. Jadi ini menyebabkan kita harus sentiasa berfikir. Tak boleh lagi business as usual. Dan ketiga, kenapa saya sebut recharge? Sebagai anggota Perkhidmatan Awam, kita hendaklah sentiasa meningkatkan diri kita. Tak boleh kita mengatakan bahawa saya sudah pandai, saya sudah mempunyai degree, saya sudah berpengalaman. Tidak boleh. Kita hendaklah sentiasa recharge ourselves. Supaya kita seiring, sejalan dengan kepimpinan politik kita, terutama sekali Yang Amat Berhormat Premier. Dan sebab itulah saya selalu menekankan kepada anggota Perkhidmatan Awam bahawa we must run as fast as Premier. Kita sedia maklum Yang Amat Berhormat Premier yang kami dalam Perkhidmatan Awam menggelar beliau sebagai bapa transformasi dan bapa inovasi. Maksudnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan Yang Amat Berhormat Premier akan hadir dengan pelbagai idea-idea baru, inovasi-inovasi baru. Dan kami anggota Perkhidmatan Awam tidak boleh ketinggalan jauh di belakang. So that's why as I said, as a civil servant you have to run as fast as Premier. Kalau Premier menggunakan gear 5, kami menggunakan gear 3, mana kami jauh di belakang. Ketinggalan. Mana kami tidak dapat seiring sejalan bagi mencapai wawasan beliau. Jadi maknanya berbekalkan revisit, recharge dengan rating yang tadi, adakah Tok adalah pendekatan ideal dalam masa ini, Datuk, untuk turut bergerak selari dengan aspirasi Yang Amat Berhormat Premier? Ya, kalau kita nak selari ataupun nak mencapai wawasan Yang Amat Berhormat Premier, saya mengambil contoh bahawa bagi menjadi sebuah wilayah maju menjelang 2030, our GDP growth mesti mencapai 2 kali ganda seperti apa yang kita capai sekarang. Sekarang dalam tempoh berpuluh tahun yang lepas sehingga sekarang, GDP growth kita adalah sebanyak 140 bilion. Tetapi untuk menjadi sebuah negara maju ataupun wilayah maju, kita mesti mencapai 280 bilion. Dan kita hanya mempunyai 2030, kita hanya mempunyai 7 tahun. Kalau kita fikir dan menggunakan kaedah business as usual, kita tidak akan dapat mencapai. Kelajuan biasa. Kelajuan biasa tak akan dapat capai. Ini kena kelajuan luar biasa. Kita kena gunakan kelajuan luar biasa. Sebab itulah kita harus meningkatkan capability, capacity, cara berfikir, sentiasa kreatif, sentiasa inovatif untuk memastikan bahawa kita dapat menyumbang ke arah mencapai wawasan yang telah asaskan oleh Yang Amat Berhormat Premier kita. Okey. Datuk tadi bercakap berkenaan dengan apa yang perlu dilakukan, kepentingan untuk kita to be on par with apa yang Premier kita sedang rancang, apa yang dibuat, kelajuannya yang luar biasa, itu yang perlu kita kejar. Tapi satu yang sering dipersoalkan ataupun sering diperdebatkan dalam satu organisasi itu, Datuk, ialah sama ada pengikut itu akan mampu mengikuti apa yang dibuat oleh ketua itu. Jadi daripada segi penjawat awam sendiri, bagaimana Datuk merancang untuk memastikan penjawat-penjawat awam ini sekata dengan apa yang Datuk rancang? Sebab itu saya selalu menekankan kepada ketua-ketua jabatan, you must take charge. Take charge maksudnya di sini adalah hendaklah mengambil tanggungjawab. Kita tidak boleh menyerahkan tanggungjawab semata-mata kepada staf di peringkat bawahan. Betul. Sebagai seorang ketua, kita hendaklah mengambil berat dan tidak boleh berasa selesa dengan apa yang ada. Jadi bermula dengan peringkat ketua jabatan, maka kita mengharapkan bahawa ianya akan dapat dijadikan sebagai satu contoh kepada pegawai-pegawai bawahan. Dan satu lagi pendekatan yang sedang kita laksanakan sekarang ialah meningkatkan capability. Maksudnya di sini ialah kita adalah sentiasa memberi ilmu-ilmu baru
kepada anggota Perkhidmatan Awam kita. Bermula dengan ketua jabatan. Ketua-ketua jabatan kita hantar untuk mengikuti kursus-kursus yang dapat membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan ekonomi baru. Dapat menyesuaikan mereka dengan pengetahuan dalam perubahan iklim. Dapat menyesuaikan diri mereka dalam dunia korporat sekarang. Jadi untuk itu kita hantar pegawai-pegawai kita, termasuk sekali ketua jabatan dan juga pegawai-pegawai yang lain untuk berkursus, latihan sama ada di dalam negara ataupun di luar negara. Misalnya dalam siri memberi latihan kepada ketua-ketua jabatan, kita menghantar mereka ke institusi-institusi ternama seperti Harvard, Cambridge, London School of Economics, di Kuan Yew School di Singapura dan sebagainya. Dalam usaha kita untuk memastikan mereka juga seiring dan dapat mempunyai ilmu-ilmu baru ke arah mencapai wawasan oleh Yang Amat Berhormat Premier kita. Jadi saya kira itu adalah antara usaha Perkhidmatan Awam Sarawak menyahut sebenarnya seruan Premier Sarawak. Dan mungkin ia antara lain bagi mempersiapkan modal insan yang berkualiti dalam kalangan penjawat awam awam Sarawak. Dan mungkin jika kita lihat Premier seringkali menyebut mengenai ataupun menyentuh mengenai digitalisasi. Dato' Amar, mungkin bagaimana sebenarnya peranan penjawat awam Sarawak untuk bergerak ataupun untuk mengadapt sebenarnya digitalisation? Semasa Yang Amat Berhormat Premier mengambil alih kepimpinan negeri kita pada tahun 2017, perkara pertama yang ditekan oleh Yang Amat Berhormat Premier pada masa tersebut ialah digital economy. Dan walaupun bagi sesetengah pihak ianya merupakan satu yang baru, dan ini menimbulkan mungkin kekeliruan di kalangan sebahagian daripada mereka. Tapi saya percaya bahawa banyak langkah boleh kita laksanakan bagi membolehkan anggota Perkhidmatan Awam kita menyesuaikan diri. Sebab itulah apabila Yang Amat Berhormat Premier kita menubuhkan pelbagai institusi yang boleh membantu ke arah pembangunan digital ekonomi ini, saya sangat gembira sebab kita dapati bahawa anggota Perkhidmatan Awam kita mula sedar, mula dapat menerima pendekatan digital ekonomi. Apabila Yang Amat Berhormat Premier melancarkan digital blueprint 10 tahun yang lepas dan 5 tahun yang lepas, maka kita lihat bahawa ada strategi jangka pendek dan jangka panjang ke arah memastikan bahawa digital ekonomi ini dapat diterima pakai di Sarawak. Betul, sebenarnya banyak juga yang telah kita bincangkan bersama dengan Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, dan antara yang paling dekat dengan kita adalah revisit, rethink and recharge. 3R. 3R. Tu 3R lain tu. Banyak sekarang versi-versi 3R. Saya kira terima kasih kita ucapkan kepada Setiausaha Kerajaan Sarawak. Dan dengan itu, Najib, kita berakhir di sini pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada anda yang sudi menonton kami. Jangan lupa kita akan bersiaran. Dialog TVS bersiaran setiap hari Khamis pukul 8.45 malam. Dan minggu depan kita akan bersama dengan tetamu-tetamu lain pula. Jadi saya kira itu saja yang dapat kita simpulkan untuk topik kali ini. Jangan lupa untuk juga ikuti sokmed kita tvs.my, dan kita ada IG, kita ada TikTok, semuanya TVS, semua ada. Boleh ikuti kita juga di sana, di YouTube dan sebagainya. Jadi itu saja masa yang kita ada. Saya Najib Imran dan saya Iqbal Yusof. Assalamualaikum dan salam hormat.